صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق رسول الله. Jadi alhamdulillah terus sekali yang dimuliakan kepada Ustaz yang merupakan ahli keluarga kepada Ustaz Najihan Abdul Halim, seterusnya kepada hadirin yang hadir pada malam ini. InsyaAllah dalam masa yang diberikan ini kita akan berkongsi berkenaan dengan ayat yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Jadi itulah juga yang saya muliakan kepada imam yang bertugas pada malam ini. Saya dimaklumkan dan masih lagi belajar di dalam Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan teruskan perjuangan ini untuk kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat kita yang memerlukan panduan dan petunjuk daripada Allah dan Rasul kepada kita. Jadi bila sebut tentang ibrah nuzul Quran, kalau kita mari pun, saya mari tadi tengok di langit itu bulan dah penuh, dah panggil nisfu Ramadan. Itu sebagai dilalah tanda. Dan bila bulan penuh ni, kalau nisbah kepada puasa, ianya adalah puasa yang diamalkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam, iaitulah 13, 14 dan 15. Dan begitu juga amalan puasa ini juga terdapat di dalam ajaran Hinduism dan juga Buddhism. Mereka berpuasa pada 13, 14 dan 15. Hinduism mereka sebut upavasa dalam berpuasa ni. Kalau Buddhism dia sebut upotasa. Jadi makna upavasa ini dalam bahasa Sanskrit, iaitulah upa bermaknanya dekat, vasa ni maknanya ialah dewa, Tuhan. Jadi dengan amalan puasa ini ialah mengajar penganut tadi supaya mendekatkan diri kepada Tuhan tadi dengan amalan berpuasa. Jadi kita pun macam itu juga, kan? Ada persamaan. Tapi kita melihat tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran, bahawa bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini untuk kita memahami tadi. Dia ada satu subjek, kalau kita belajar dalam bidang syariat ni, namanya ulumul Quran, al-itqan fi ulumul Quran. Dia ada cerita tentang sejarah berkenaan dengan Al-Quran ini. Kita nak tahu macam mana Al-Quran ini diturunkan, kemudian kita dapat mengetahui ayat Mekah, ayat Madinah, kan? Kemudian nasib, mansukh, kemudian asbab nuzul, sebab-sebabnya, kemudian hak Al-Quran, dan sebagainya. Kita boleh rujuk di dalam ulumul Quran. Dia bercerita kenapa? Kerana Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi ialah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi bagaimanakah petunjuk ini yang kita nak faham? Yang disebut hudan linnas ini ialah petunjuk bagi manusia. Bila disebut manusia ni ialah semua manusia ni, yang mana terdiri daripada pelbagai bangsa dan etnik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia, bermula daripada lelaki, iaitulah Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Allah ciptakan pasangan Nabi Adam ini, iaitulah Hawa.
Jadi dengan Adam dan Hawa inilah manusia berkembang. Sehingga ke hari ini keturunan generasi kepada generasi, tetapi asalnya kita ini semua adalah daripada keturunan Adam dan Hawa. Tak kira lah mau Cina ke, kan, mau India ke, apa juga bangsa, kita ini adalah hamba yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut hudan linnas, dia petunjuk kepada manusia. Persoalannya, bukan semua manusia itu faham petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, orang nak baca boleh, tapi mereka tak faham. Maka dengan sebab itulah disebut hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahawa diutuskan Rasul tadi ialah untuk memberikan penjelasan terhadap petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk-petunjuk yang Allah berikan ini, dia ada manhaj dia, ada 3 kaedah saja pendidikan. Pertama, bila kita baca ayat Quran ini, secara umumnya dia mengandungi ayat-ayat yang berbentuk peringatan. Quran banyak ayat-ayat peringatan, dipanggil reminder, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil al-mawa'iz. Mau'izatul lil mu'minin, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Itu kategori ayat dia. Jadi dalam ayat peringatan ini dia terbagi kepada 2. Pertama, ayat-ayat ini Allah tujukan peringatan kepada orang yang beriman. Basyirah, kan, berita-berita gembira kepada siapa? Orang beriman. Kalau dia beramal soleh, maka ganjaran dia besar, iaitu dijanjikan syurga kepada orang-orang yang beramal soleh dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia pun Allah ingat kepada kita. Ya ayyuhan nas ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan kamu perhatikan diri kamu, apakah persediaan yang telah kamu lakukan untuk menghadapi hari kemudian. Itu kan Allah ingatkan kita. Nanti kita tengok kandungan Al-Quran. Jadi ayat-ayat ini dipanggil ayat-ayat reminder. Adapun ayat reminder tadi ditujukan kepada orang-orang kafir, bahawa sekiranya mereka tetap kekal dengan kekufuran mereka kepada Allah SWT, mereka akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Tapi kalau mereka berubah, beriman kepada Allah, apa dia Allah kata? Qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, yantahu, sekiranya kamu apa dia menamatkan apa dia permusuhan kepada Nabi dan kepada agama Islam dengan sebab kamu memeluk Islam, yughfar lakum ma qad salaf, maka Allah Ta'ala kata apa? Aku akan ampunkan dosa-dosa kamu yang lalu. Sebab tu kita tengok ada orang yang bukan Islam, dia mula Islam, dia beriman. Sebab apa? Manusia boleh berubah dengan panduan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manhaj ataupun metodologi yang kedua dalam bentuk pendidikan Al-Quran, kurikulum Al-Quran. Kita baca Al-Quran ini, Allah banyak datangkan ayat-ayat yang disebut sebagai ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Sebab itu bila ayat-ayat hukum ni, syariat ni, maka Allah tunjukkan kepada kita bagaimana panduan yang disebutkan hudan linnas tadi. Dengan didatangkan syariat tadi, maka Allah mengajar manusia. Allamal insana ma lam ya'lam. Kami nak mengajar manusia sesuatu yang manusia tidak tahu, tetapi mestilah bermula dengan membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu, Allah. Maka Allah beritahu bahawa Allah yang menciptakan kita ini, maka dia datang bukti-bukti tadi, Al-Quran, kan, supaya manusia tadi dapat melihat kebenaran dan bukti tadi secara saintifik. Al-Quran ini boleh tengok surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14, buat rujukan.
Kan? Kemudian yang kedua, surah Al-Hajj ayat yang kelima. Ini indikator dalil yang Allah beritahu bagaimana cara Allah menciptakan manusia secara terperinci. Kalau surah Al-Hajj, Allah Ta'ala nak menunjukkan tadi kepada orang-orang yang tidak beriman tadi, mereka boleh melihat petunjuk yang diberikan oleh Allah untuk meyakini tentang adanya hari akhirat. Allah kata apa? Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah. Ini dipanggil ayat embryology, science embryology. Macam mana Allah ciptakan manusia, dalil-dalil bukti-bukti ini boleh dibuat kajian oleh para saintis, sama ada benar ataupun tidak kenyataan daripada pencipta manusia tadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat hukum, ayat hukum tadi, maka hudan linnas tadi nanti kita akan ceritakan ayat-ayat hukum. Ketiganya, cara Allah mendidik manusia tadi ialah melalui apa dia? Ayat dipanggil al-qasasu, kisah-kisah. Tiga. Allah datangkan reminder, peringatan. Yang keduanya Allah datangkan petunjuk hukum. Yang ketiganya Allah menceritakan kisah-kisah umat dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Al-Quran yang kita baca ni, yang manusia baca ni, bila nisbah kepada masa, manusia ini akan dapat mengetahui cerita-cerita umat terdahulu, cerita semasa dan cerita perkara yang akan datang. Itu Al-Quran, past tense, present tense dengan future. Maklumatlah. Jadi paksi yang pertama hudan linnas tadi ialah Allah datangkan ilmu yang disebut sebagai akidah untuk keimanan manusia. Sebab itu pendidikan Al-Quran tadi teras dia ialah iman dulu. Sebab apa? Sebab manusia ni bila dia tadi diasrak doktrin dia dengan iman, maka manusia tadi dia tahu siapa yang menciptakan dia, kemudian dia hidup di dunia ni, dan kemudian ke mana pula hala tuju dia pada masa akan datang. Itu yang suruh beriman kepada rukun 6. Beriman kepada Allah yang mencipta alam ini. Yang kita belajar tentang ilmu-ilmu yang dipanggil ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Kalau di barat disebut sebagai ilmu teologi yang berkaitan dengan ketuhanan tadi. Semua manusia percaya ada Tuhan. Tapi konsep kepercayaan tadi, ada yang mereka mensyirikkan Allah, bahawa Allah itu ada anak. Allah itu pula ada rupa yang kepelbagaian. Dalam konsep Trinity tadi, apa dia? Kristian tadi, Trinity. Kalau Hinduism, Trimurti. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjaga alam ini, Tuhan yang yang membinasakan alam ini. Itu pegangan ajaran Hinduism, konsep Trimurti. Tiga rupa dia panggil. Wajah tadi, dia ada Dewa Siva, Vishnu dan sebagainya. Jadi ini Allah Ta'ala ajar kita beriman kepada Rasul, beriman kepada Alkitab, beriman kepada apa dia lagi? Dipanggil qada dan qadar. Sebab bila sebut beriman kepada qada dan qadar ini, ialah Allah nak menunjukkan bagaimana cara Allah mentadbir alam ini. Yang kita kata tadi ada dipanggil qada mubarram, qada mu'alam, dan sebagainya. Sebab Allah nak beritahu ada benda ni bukan bidang kuasa manusia, dia kena terima je. Contohnya, kita ni lahir, perut ibu mak kita ni, kita pilih je atau macam mana? Perut mak kita sekian-sekian, mak kita ni bangsa sekian-sekian, kita pilih je? Tidak. Ini semua ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir bila, kita mati bila, kemudian berlakunya kiamat, itu bukan bidang kuasa manusia. Itu disebut qada mutlaq. Ketentuan Allah tadi yang ditetap tadi, dan ada ketentuan Allah tadi yang bersifat mu'allaq. Mu'allaq ni ialah Allah Ta'ala mengajar hamba-hamba dia tadi bagaimana manusia tadi memainkan peranan yang namanya usaha dan ikhtiar, dan juga doa tadi untuk mengubah keadaan yang tertentu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah apa? Rezeki, masalah jodoh, masalah apa lagi? Bahagia atau sebaliknya,
dan sebagainya. Mana manusia ada pilihan untuk menentukan tadi dengan panduan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Begitu juga dengan beriman kepada hari akhirat, bahawa hidup kita ini katanya dia bukan sudah dengan sebab kematian kita di dunia ni, tetapi ada lagi perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah SWT tentang adanya hari kebangkitan. Maka di sana nanti manusia ini akan dihisap segala amalannya sewaktu di dunia. Itu dia perkhabaran kan? Sebab itu kita boleh tahu cerita-cerita Quran ni, cerita umat dahulu, cerita semasa dan cerita akan datang kan? Akan turunnya, keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, kemudian akan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam dan sebagainya, sehinggalah berlakunya kiamat. Semua maklumat-maklumat ini ada dalam Al-Quran kan? Jadi bila manusia tadi dah mengetahui keadaan ini, apakah perkara stand dia tadi, kedudukan dia tadi, bagaimana dia nak beriman ke ataupun dia tadi menjadi manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil kurikulum Al-Quran. Sebab ianya datang daripada Allah dan Allah mengenali bahawa manusia ini adalah dicipta oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam sistem pendidikan Islam, baik di mana pun di dunia, dia mesti ada sasaran dia tadi yang disebut apa dia? Kurikulum, co-curriculum. Kenapa? Baik di Indonesia, baik di mana pun kan, dia mesti ada sistem pendidikan tadi yang mensasarkan dua elemen tadi, kurikulum, co-curriculum. Kenapa? Kerana Allah menciptakan manusia ada jasad dan ada roh. Kita kan, jasad dan roh. Maka roh tadi dia ada akal, dia ada nafsu. Adapun jasad tadi, bagaimana kita nak membina jasad kita tadi dan keperluan makanan tadi dan sebagainya ialah jasad. Sebab tu kita ada dua, jasad dan roh kan. Dalam pendidikan pun dia ada kurikulum, co-curriculum. Sebab apa? Nak memenuhi pendidikan dua elemen tadi, rohani dan juga jasmani. Sebab tu kita ada kan di sekolah semua ada. Kenapa ada kurikulum, co-curriculum? Sebab itulah nak membentuk manusia tadi menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datang syariat dia tadi sampai pukul berapa Ustaz? Ustaz, sampai berapa? Ya? 20 minit lagi. Lagi sampai 20 minit lagi, 20 minit lagi. Apalah kita boleh tengok kan? Dia tak boleh panjang-panjang. Cuma nak cerita tentang kehebatan Al-Quran. Jadi bila sebut syariat, ya, Allah pandu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa dia? Kita belajar dalam ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini dia terpecah kepada 6 bahagian. Kalau dalam kitab lama dia panggil rubuk. Rubuk apa? Rubuk ibadat. Rubuk ibadat ni makna bermula Allah Ta'ala ajar tentang kebersihan. Bangun dia tidur kan, macam mana cara kita tadi mandi, lepas tu pula kebersihan, kita nak tahu air ni jenis apa mutlak, begitu pula air yang kena najis, air dan sebagainya, mana kita tahu kan. Air mutlak ni ialah air statusnya yang suci lagi menyucikan benda lain. Jadi air ni mari daripada mana? Ada turun daripada langit, ada keluar daripada bumi kan. Jadi maknanya kita tahu air sungai, air laut, air salji, air apa lagi, air mata air dan sebagainya. Kategori air ini adalah air mutlak. Jadi air mutlak tadi dia suci dan dia menyucikan benda lain. Tapi ada air tadi dia disebut air yang suci tapi dia tidak menyucikan benda lain. Kan? Ada air yang suci, kita boleh minum dia, boleh ambil, tapi dia tak menyucikan benda lain. Apa dia? Air kopi, air teh, kan? Air tebu. Kita tak boleh nak mandi dengan air tebu, kan? Walaupun cukup 2 kolah, tak boleh. Sebab status dia tadi kan, maknanya Islam macam tentang najis, jenis-jenis najis, lepas tu solat yang fardu, solat yang sunat, jenis-jenis dia dan sebagainya. Itu rubuk yang pertama dalam syariat Allah SWT. Rubuk yang kedua ialah Allah mengajar kepada manusia tadi petunjuk udan linnas tadi, ialah yang berkaitan dengan apa dia? Munakahat. Kan? Munakahat ni ialah apa dia? Undang-undang kekeluargaan dalam Islam. Sebab itulah manusia ni dia perlu kepada pasangan tadi. Bila dia berkahwin tadi, maknanya manusia ni kadang-kadang dia tak tahu
maka syariat tadilah yang memandu manusia tadi supaya tahu peranan dan tanggungjawab tadi dan hak yang diberikan kepada suami dan juga kepada isteri. Itu kita tengok kan, dalam Islam ada hak suami, hak isteri, hak bersama. Islam dah atur dah. Kan, bila kita nak berkahwin, macam mana cara step dia sampailah kita tadi nak berkahwin, akad nikah, dan bagaimana Nabi memberikan panduan untuk memilih pasangan hidup kita tadi. Nabi aja. Bila dah kahwin pula, nak ceritanya peranan kita tadi. Bila dah ada anak pula, macam mana kita nak menguruskan hukum anak-anak tadi. Maka Islam aja. Hukum anak kandung, hukum anak susuan, hukum anak tiri, hukum anak angkat, hukum anak buangan, hukum anak luar nikah. Sebab apa? Allah tahu. Bukan Allah tak tahu. Kerana manusia ni dia kahwin tadi, Allah uji mereka tadi. Ada yang mereka berkahwin tadi yang Allah tidak kurniakan anak tadi. Tak ada zuriat dia. Tapi bila tak ada anak ni, dia nak macam mana? Dia boleh ambil anak angkat. Kan? Hukum anak angkat, hukum anak tiri. Hukum anak tiri macam mana? Iaitulah dia boleh. Kan? Suami tadi, laki tadi, makna kalau ada kes-kes tertentu, dia boleh berkahwin lebih daripada seorang. Tak ada masalah. Kan? Tapi makna kita kena tahu cara nak menguruskan tadi dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Betul, itu juga. Kita kahwin kan, kita kahwin tadi, kita ingat bahagia je sampai ke akhir hayat. Manusia diuji. Sebab itu ada sistem dia dipanggil nusyus, kan? Konflik dalam rumah tangga. Bagaimana cara kita nak menyelesaikan tadi dengan syariat Allah. Kadang-kalanya nusyus ini datang daripada pihak suami, dan ada kalanya nusyus ini datang daripada pihak isteri. Macam mana kita nak mengendalikan kes-kes yang seperti ini? Lepas tu pula cerai. Lepas tu apa? Edah. Lepas tu apa? Kan? Talak pun ada jenis-jenis dia. Kemudian talak raj'i, talak ba'id dan sebagainya. Kemudian ada edah dan sebagainya. Ada dipanggil khulu dan sebagainya. Kemudian menceritakan tentang bab nafkah. Seorang suami tadi ada jenis-jenis nafkah tadi. Mana kita dipandu oleh syarak. Sehinggalah sampai peringkat tadi kita tadi berakhir dalam kehidupan kita. Maka ada ditunjukkan bagaimana harta si mati ini diuruskan dengan panduan dan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Yang ketiganya ialah Allah Taala tahu kita ni hidup di dunia ni nak cari harta. Maka Allah datangkan syariat tadi, namanya muamalat dalam Islam. Kan? Dalam ekonomi dalam Islam ni Allah Taala tahu. Sebab itu kalau kita mengaji dalam pengajian Islam, dalam ekonomi Islam ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil ekonomi politik. Ekonomi politik ni di bawah bidang kuasa pihak pemerintah, yang berkaitan dengan mata wang, yang berkaitan dengan pencukaian, yang berkaitan dengan pelombongan, yang berkaitan dengan menghidup harta yang tak dibangunkan tadi, yang terbiak. Maka pihak pemerintah yang menguruskan tadi. Lepas tu yang kedua ialah ekonomi perdagangan. Ekonomi perdagangan ini ialah yang berkaitan dengan muamalat perbankan, perbankan dan sebagainya. Dia ada trustee profit sharing. Dia ada musyarakah, dia ada mudarabah, dia ada sewa beli, sewa beli dan sebagainya. Banyak mekanisme dia. Kan? Yang kita tengok bank Islam tu, Islam dah mengajar lama dah. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi kena research lah. Sebab 1/3 daripada ayat-ayat Quran yang kita baca ni adalah ayat-ayat yang bersifat saintifik. Ayat sains ni ialah manusia belajar, dia kena buat kajian, research. Sebab itu kita belajar tadi di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kan? Lepas tu pra-universiti, itu apa dia? Ijazah pertama, ijazah kedua, kemudian PhD dan sebagainya. Sebab apa? Sebab itulah caranya Islam mengajar kita. Untuk apa? Mengkaji Al-Quran. Kan? Makna inilah petunjuk agama. Yang kita ingat, belajar PhD ni apa? Dah, Islam aja. Sebab dia semakin tinggi belajar, dia pengkhususan, dia panggil spesialis dia dalam sesuatu bidang tadi, khusus bagi dia. Kan? Ekonomi. Lepas tu ekonomi yang ketiga dipanggil ekonomi kemasyarakatan yang berkaitan dengan sektor kebajikan. Mana dalam Islam ada sektor awam, sektor swasta dan juga sektor kebajikan. Ni macam kita nak buat ni bangunan ni. Kan? Ambil sektor kebajikan. Sektor kebajikan dia ada mekanisme dia. Apa dia? Derma.
Tak ada. Kan? Lepas tu apa dia? Fitrah, zakat. Tak ada. Kan? Zakat harta. Tak ada. Manusia kan perniagaan dia, ternakan dia dan sebagainya. Dia boleh. Tak ada. Kemudian yang ketiganya apa dia? Mekanisme dia dalam sistem ekonomi kemasyarakatan tadi. Dalam Islam ada wakaf. Tu mekanisme wakaf tu. Ya, macam mana orang nak ni, kita nak buat ni, nak bina ni, mana penglibatan kepada masyarakat tadi, mereka boleh menyumbangkan. Macam kami buat sekolah. Kan tu juga, dulu saya pun sebenarnya daripada pondok. Saya belajar dulu Ustaz di Pondok Pasir Tubuh. Bila saya tengok macam ni, teringat Pondok Pasir Tubuh dulu. Pelajar-pelajar yang buat ni. Bangunan ni, bila tekong seorang, macam hantar tekong dia kan, ketua dia. Lepas tu pelajar-pelajar ni, hari Minggu je kita buat gotong royong. Tu dia. Kan? Semua pelajar turun, bos dia ada lah tunjuk macam mana nak bancuh simen, nak bancuh benda kan. Lepas tu dia tunjuk dan sebagainya. Begitu dalam konsep Islam tadi. Dia ada gotong royong dan sebagainya. Kemudian dia ada, dia panggil wakaf. Dia ada lagi apa dia? Baitul Mal dan sebagainya. Jadi ini di antara perkara-perkara yang boleh digunakan tadi untuk membuat sesuatu pembangunan untuk menjaga maslahah umat Islam. Macam kami dulu belajar di Syria. Kadang-kadang kita termenung juga macam Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni di bawah pembiayaan dana wakaf. Universiti Oxford di Britain dibina atas dana wakaf. Dan di Syria dia ada, di negara Arab ni dia ada setengah negara dia ada kementerian wakaf. Dia panggil Wizaratul Awqaf. Ya dah. Bila kita belajar dekat universiti tu, dia minta mula-mula nak masuk kuliah tadi, dia punya duit jaminan tadi 200 USD. Sehinggalah kita habis belajar, bila kita dah habis belajar tu, dia pulangkan balik duit tadi. Macam mana kita? Kan? Kitab pun dia bagi lagi percuma, makan pun dia bagi percuma. Bila kita keperluan untuk harian tadi dia tanya nak apa, nak selimut ke nak apa, dia bagi percuma. Di Mahat di Syria, pelajar-pelajar dia bagi duit lagi. Sekolah bagi duit kat pelajar, bukan pelajar bagi duit kat sekolah. Maknanya sistem wakaf tadi. Kan? Macam mana ia berfungsi tadi untuk membantu umat Islam tadi. Ini boleh kalau kita gunakan. Sistem ni nak kitanya itu dia. Dan kemudian dalam syariat Islam pula dia ada departmen yang kelima, yang keempat dipanggil qanun dalam Islam. Apa dia? Undang-undang jenayah. Orang nak buat jahat ke, orang nak mencuri ke apa ke dan sebagainya, ada dijaga tadi. Apa dia? Dia ada qisas, dia ada hudud dan dia ada ta'zir. Itu syariat. Orang tak boleh nak curi harta sewenang-wenang je dan sebagainya. Dia ada cara-cara prosedur dia. Dan kemudian pula dalam syariat Islam, fiqh yang kita belajar tu, apa dia? Iaitulah politik dalam Islam. Dipanggil as-siyasah. Jadi bila siasah tadi, bagaimana Allah nak memandu manusia tadi? Dengan panduan cara nak mentadbir dan menguruskan negara tadi mengikut petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran. Ini orang kata politik tak boleh campur aduk. Sebab apa? Itu politik sekular. Tahu dia? Ajaran Kristian. Jadi dalam Islam dia ada politik Islam dan kita boleh buat perbandingan pengkajian kita dengan politik konvensional. Itu dia. Demokrasi. Apa bezanya demokrasi dengan pemerintahan Islam ni? Kenalah buat kajian. Janganlah kata dalam Islam tidak ada politik, tak boleh campur aduk. Dan sebagainya. Yang tak boleh campur ialah demokrasi ni, politik dalam demokrasi ni dia ada dipanggil political party. Dia ada double system party, multi system party dan sebagainya. Itu kena buat research lah. Tak bolehlah kita nak kata tak boleh nak cerita politik dan sebagainya. Kita nak cerita ialah politik Islam yang Nabi ajar. Karena siasah ni, politik ni dalam bahasa Latin. Jadi bila cerita tentang politik, ia juga berkaitan dengan kepimpinan. Itu boleh dua ya. Cara nak menguruskan negara dan kemudian yang berkaitan dengan kepimpinan. Kemudian fiqh pula, rubuk yang terakhir, rubuk yang keenam, iaitulah al-ahkamus syari, ialah perundangan hukum hakam yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dalam Islam. Lengkap Islam ni.
Kan? Itu yang Allah Ta'ala kata, hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia menjadi panduan nak membimbing manusia ni supaya manusia tahu halal, haram, dosa, pahala. Dan yang ketiganya syariat tadi, apa dia? Iaitulah ilmu akhlak. Itu dia panggil ilmu tasawuf. Akidah, fiqh, tasawuf. Ini dia panggil trust dalam pendidikan Islam. Ya? Lepas tu barulah subjek-subjek wajib, kemudian subjek-subjek tambahan. Subjek teras, semua umat Islam wajib belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kan dengan ekonomi dalam Islam tadi yang saya sebut tadi, ekonomi kemasyarakatan, ekonomi perdagangan, ada kita boleh buat nanti ialah perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Dia ada musyarakah, mudharabah dan sebagainya, dan ada konsep makna kita nak kongsikan dengan masyarakat kita tadi ialah apa dia? Wakaf. Ya, untuk membangun pembangunan di sini. Dan saya pun diberitahu oleh Ustaz tadi ialah pondok warga emas. Sebab saya dulu di pondok dulu di Pasir Tumbuk, Kelantan, memang ada untuk warga emas. Tapi warga emas ni tak ramai. Ustaz, Ustaz, yang ramai ni ialah penuntut sepenuh masa. Macam warga emas ni mereka dah pencen. Mereka pencen tadi, ya tak? Mereka nak duduk ke pondok pun ada. Tapi yang warga emas ni kena pakai speaker tu. Ya tak? Speaker ni dia tarik sampai kat belakang tu. Ya tak? Jadi warga emas ni dia duduklah dengar sambil santai. Belajar sambil santai. Ya tak? Dia pun tak ada dah nak pegang kitab dah, nak tengok kitab pun tak apa nampak dah. Kan? Tapi mereka dengar katanya alhamdulillah. Jadi kita haraplah mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segala urusan di kompleks pembangunan Itqan ini, dan insya-Allah mudah-mudahan usaha-usaha yang dilakukan oleh Ustaz Najhan dan juga sahabat-sahabatnya Allah permudahkan urusannya. Kan? Kita ni adalah di antara jentera-jentera yang berusaha juga untuk membantu nak mendapat saham dengan pembangunan kompleks ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doakan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, dipanggil syahrul mustajab doa. Doalah pada Allah Taala. Kami pun sedang buat kompleks juga Ustaz di Kampung Pandan, Kuala Lumpur, kompleks pendidikan. Sebab saya pengetua sekolah di Serasi Alumah. Jadi kami nak buat kompleks ni dalam kos dia 3 juta. Itu harga dulu, belum harga barang naik ni. Kalau harga barang ni semua nak naik dia ni. Harga barang ni takut orang pun naik angin. Jadi memang naik semua barang ni akan berubah. Kalau target dulu kita kata 3 juta, mungkin akan naik. Semua bahan kenderaan apa semua naik tanya. Yang turun hanyalah hujan saja. Itu pun tak tahu hujan pun dia naik balik ke, tak tahu. Jadi itulah. Jadi saya rasa setakat itulah untuk malam ini perkongsian kita, untuk berkongsi cerita berkenaan dengan ibrah nuzul Quran, bahawa pengajaran daripada Tuhan Al-Quran ialah Allah nak supaya Al-Quran ini dijadikan sebagai panduan kehidupan manusia, dan kita beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala melalui wahyu tadi, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi kita Muhammad ini, Al-Quran ini adalah syariat yang terakhir. Tidak ada dah selepas ini. Sebab itulah dalam berakidah, dalam berfiqh, maknanya semua manusia tadi dia kena kembali kepada petunjuk yang terakhir, iaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu, sama-samalah kita tangguhkan tazkirah Ramadan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung sembahyang sunat witir lepas ni. InsyaAllah sunat witir berapa? 20 dah. Ingat 20 ke? Mana nak tahu kan. Sini tenang je kan. Duduk dalam ni. Ya, seorang-seorang kan. Bilal pun tak ada lah. Kita tangguhkan dengan tasbih khafatimah bila surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa isteri dan anak-anak kami. Ampunilah dosa suami dan anak-anak kami. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Sinarilah kehidupan kami dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Sinarilah segala aktiviti dan amalan kami dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Sinarilah kubur kami ya Allah dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini, dan temukanlah kami, rezekikanlah kami ya Allah dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.